Soalan apa ni? Hah? Oh ya. Kita jawab nanti. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Summa amma ba'du. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wasyukru lillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syukur kita kepada Allah ya, yang merupakan Al-Khaliq ya, Tuhan yang mencipta, Ar-Razzaq ya, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang pemurah, yang pengasih, yang telah memberikan kepada kita 1001 macam nikmat kurniaan, dan kemuncaknya ya, kita memperolehi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada malam ni terdapat bersama lagi ya untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Khuluqul Muslim, akhlak seorang Muslim. Baik, kita sambung masih dalam tajuk berkaitan dengan sifat ikhlas ya, muka surat 136. Muka 136. Baik, pada perbincangan yang lepas, sebagaimana kita telah dihidangkan ya, dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran, beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana bahawa suatu amalan itu hanya akan diterima oleh Allah apabila disertakan dengan sifat ikhlas, semata-mata kerana Allah. Di dalam kita ini melaksanakan perintah-perintah agama ya. Jadi kalau tidak ikhlas, maka amalan itu akan ditolak, tak diterima oleh Allah, tak ada ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut lawan pada ikhlas ni ialah riya. Riya dan juga ujub. Walaupun tingkatan riya dengan ujub itu ada perbezaan. Baik, kita sambung. Kemudian pengarang membawa lagi hadis yang lain ya, berkaitan dengan ikhlas ini. Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Idza kana yaumul qiyamati ji'a bid-dunya
fayumayyizu minha ma kana lillah wa ma kana li ghairillah wa hiya bihi fi nari jahannam. Yang bermaksud pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan soal keduniaan yang benar-benar tertuju kepadanya. Memisahkan. Sedangkan soal-soal yang tertuju kepada selain Allah akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Baik. Kadang-kadang ni terjemahan idza kana yaumul qiyamah ji'a bidunya, didatangkan dengan persoalan dunia. Fa yumayyizu minha ma kana, maka akan dipisahkan antara perkara itu yang dibuat semata-mata kerana Allah dan perkara yang dilakukan bukan kerana Allah. Maka perkara yang bukan kerana Allah itu wahiya bihi fi nari jahannam, maka dia akan dicampakkan dengannya ke dalam neraka Jahannam. Baik. Yalah, tuan-tuan, ini kalau hadis ini menceritakan bahawa kadang-kadang kita ni dalam melakukan suatu amal ibadah pun, kadang-kadang kita ni sertakan dua perkara ni, kerana dunia dan kerana Allah. Ya, kita nak juga pahala. Buat tu kerana nakkan redha Allah, nakkan pahala dari sisi Allah. Itu ikhlas lah. Tapi dalam waktu yang sama disertakan juga nakkan juga pujian daripada manusia. Nakkan juga sanjungan daripada manusia, manfaat duniawi. Jadi kita kena hati-hati. Amalan yang masuk umpama ini juga adalah amalan yang ditolak. Dia termasuk amalan yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang Muslim yang menghayati ajaran-ajaran di atas akan dapat hidup dengan tenteram dan merasa dirinya ini tak habis ni. Dia sebelah. Akan dapat hidup dengan tenteram dan merasa dirinya untuk menghadapi saat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak risau apa yang telah hilang dan tidak sedih akan apa yang telah dilakukannya. Ya, jadi kalau ini yang disebut oleh pengarang kepada kita lah. Dia orang tu kalau dia dapat betul-betul mengikhlaskan niatnya di dalam beribadah, di dalam melakukan amal-amal yang soleh, jadi insya-Allah dia akan ketika mana dia pulang bertemu dengan Allah, dia pulang, dia kembali dalam keadaan tenteram dan dia tidak akan risau bahawa amalan-amalan itu akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Dia tidak akan risau. Itulah yang disebut kalau kita tengok dalam tafsiran ayat, di mana orang-orang yang mati, ketika mana dia mati dalam keadaan dia benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat dia mati itu malaikat akan berkata kepadanya. Kita merujuk dalam surah Fussilat, surah Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ia bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Dia istiqamah. Dia benar-benar menjaga imannya, menjaga amalnya sehinggalah dia mati. Tsumma istaqamu ni
dengan maksud dia tetap teguh tak? Tetap teguh istiqamah. Maksudnya dia teguh di atas iman dan amal solehnya sehingga dia mati. Lalu kata Allah, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Jadi ada dua tafsir. Ada yang disebut turun dari semasa ke semasa memberi ilham kepada dia. Ini tafsir yang pertama. Lalu malaikat ini membisikkan, mengilhamkan kepada dia, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita. Berduka cita di sini ada yang menafsirkan jangan kamu takut dan bimbang, yakni jangan kamu bimbang bahawa amalan kamu itu akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Jangan kamu bimbang benda tu. InsyaAllah amalan kamu itu di atas iman, di atas keikhlasan tadi akan diterima oleh Allah. Wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih, berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ada juga ulama membuat dalil ayat ini, iaitulah ketika mana orang yang beriman dan istiqamah di atas iman dan amalnya, saat dia mati, malaikat turun. Malaikat menenangkan dia lalu berkata, alla takhafu, jangan kamu rasa takut. Jangan kamu rasa takut. Untuk apa? Antara takut ni macam itulah, takut bahawa amalan-amalan kamu tidak akan diterima oleh Allah. Jangan kamu rasa takut. Allah Ta'ala akan terima amalan kamu. Apa yang kamu buat selama ni tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Bekalan kamu yang kamu bawa adalah bekalan yang sangat bermanfaat. Wala tahzanu, dan jangan kamu rasa sedih, yakni untuk berpisah dengan orang-orang yang kamu sayang. Kenapa kamu jangan sedih? Sebab Nuh dah tunggu dah, bidadari syurga dah tunggu dah. Tak, bidadari ni bukan macam orang yang kat rumah kita lah. Tak, bidadari, Masya Allah, dah tunggu dah. Jangan kamu rasa sedih. Nikmat-nikmat Allah dah menanti kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Baik, tu orang yang mati dalam keadaan begitu, ataupun orang yang hidup dalam keadaan menjaga imannya, menjaga amalnya, mengikhlaskan niat kerana Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man faraqa ad-dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdah la syarika lah wa iqamis salah wa atiz zakah faraqaha Allahu anhu radin, rawahu Ibnu Majah. Yang bermaksud, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ikhlas kepada Allah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, ya, serta dia mendirikan salat, dia buat ibadah dalam keadaan ikhlas kerana Allah, mendirikan salat ikhlas, menunaikan zakat pun ikhlas, maka dia meninggalkan dunia dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepadanya. Masa dia meninggal tu dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepadanya. Jadi kita lihat di situ bagaimana Nabi sebut dua ibadah. Antara dua ibadah yang utama, solat, zakat, dikaitkan dengan ikhlas lillah, mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, dengan mengikhlaskan niat di dalam melaksanakan perintah-perintah agama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata-mata. Hunafa, lagi tetap teguh di atas tauhid, dalam keadaan akidah yang suci bersih,
akidah yang benar-benar mengesakan Allah, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar, itulah orang yang benar pegangan agamanya, yang benar amalan agamanya. Mukhlishina lahuddin, itu disertakan mukhlishina lahuddin. Baik. Keikhlasan akan memancarkan cahaya di dalam jiwa, dan pada saat seseorang mengalami penderitaan, pada masa itu dia akan selamat daripada mengikuti hawa nafsunya. Orang ikhlas ni tuan-tuan, ialah akan ada cahaya dalam jiwa dia. Dia jadi tak kisah pun dengan apa orang nak katalah. Tak. Orang nak anggap dia macam mana pun silakanlah, sebab dia buat ibadah tu bukan kerana orang, kerana Allah. Ya. Cumanya kita kena pastikanlah dalam kita beramal tu, amalan kita tu adalah amalan yang betul. Ini maksud orang kata ni, ialah orang ni kadang-kadang dia tengok kita ni rajin buat ibadah, mulalah dia kata kita ni nak menunjuklah, nak apalah. Jadi Allah Ta'ala yang lebih tahulah apa yang ada dalam hati kita. Yang penting kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita tidak merasa duka cita dengan tanggapan manusia. Kita tak rasa apa-apa rugi pun kalau manusia tak sanjung, tak puji, tak sebut kebaikan kita, tak kisah pun. Sebab apa? Kita beramal ibadah kerana Allah. Kerana Allah. Tapi kalau kita buat suatu benda tu kerana manusia, kita akan kecewa lah. Kita akan rasa kecewa sebab orang tak puji, orang tak angkat. Rupanya hidup datang rajin berulang ke masjid surau, nak suruh angkat jadi AJK tak. Lepas tu orang tak angkat, dia kata rajin ke surau pun orang tak angkat, baik tak payah ke surau. Rupanya nak jadi AJK tuan-tuan. Tapi kita tidak tak. Kalau kita datang tu ikhlas tak untuk kita ni, ambil kelebihan solat berjamaahnya tak di rumah Allah, ambil kelebihan duduk dalam majlis ilmu, maka kita tidak kisahlah. Kalau orang nak lantik kita tu kerana dia lihat kita ada kemampuan, ya, maka alhamdulillah tak. Kalau kita rasa sanggup terima. Kalau tak sanggup, pandai-pandailah. Tak? Kalau tak lantik, lagi alhamdulillah, lagi besar alhamdulillahnya. Kalau saya macam tu. Kalau tak lantik, lagi suka tak. Yang lantik jadi masalah. Baik. Yang terbaru ni, siapa nak jadi AJK, isi borang hantar sendiri. Tulis dalam, saya tak tengok lah borang tu. Cumanya mungkin kalau nak jadi pengurusi, tulis jawatan tu pengurusi tak. Baik. Allah Ta'ala telah berfirman, Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Ini Allah Ta'ala dedahkan sifat manusia ni. Kita ni, ayat ni ceritalah manusia ni kadang-kadang bila dia betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak, baru dia ni betul ikhlas minta doa dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah tu baru betul-betul ikhlas. Waktu mana? Waktu sangat-sangat terdesak. Tapi kata Allah, manusia ni lepas dah, maknanya dia tu dah okey balik, terlepas daripada musibah apa semua, tusyrikun, dia berlaku syirik pula, dia lupa pula dengan Allah. Surah Al-An'am ayat 63-64 yang bermaksud, katakanlah,
Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencana-bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa merayu kepada-Nya dengan merendah diri secara terbuka dan secara tersembunyi dengan berkata, demi sesungguhnya jika Allah selamatkan kami dari bencana ini, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Allah jualah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala jenis kesusahan. Dalam pada itu kamu masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Ayat ni dan juga ada beberapa ayat yang seumpama ini menceritakan bahawa contohlah kalau kita letaklah diri kita ni duduk dalam satu bahtera dalam satu kapal laut. Kapal laut ke kapal terbang ke tak? Ikutlah. Saat kapal itu sedang dilambung oleh ombak yang sangat besar, datang ribut taufan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat. Kemudian ombak ni setinggi bukit tu tak? Tinggi betul. Maknanya kapal kita pun maknanya terumbang-ambing. Kapten kapal pun tak boleh buat apa dah. Kapten kapal pun peluk tiang kapal dah. Tak boleh buat apa. Yang kita ni yang bukan kapten lagi lah tak. Maknanya serah diri betul lah. Pada waktu itu manusia ni akan berdoa tadarruan wa khufyah, kata Allah. Doa tu sama ada berdoa secara terbuka, doa kuat-kuat, ataupun khufyah, doa tersembunyi, doa dalam hati. Minta sungguh-sungguh dengan siapa? Dengan Allah. Supaya diselamatkan. Dan disebut itu, doa tu dikata, kalaulah jika Allah selamatkan kami dari bencana ini, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur. Dia akan kata begitu. Minta sungguh-sungguh, ikhlas doanya. Sebab kita ni masa duk sihat, masa duk tak ada masalah ni, doa tangan letak atas kepala lutut je. Itu namanya nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Itu doa tak? Malah dia letak gitu. Kalau yang bersungguh dia angkat tinggi sikit tak? Nabi kalau masa perang Badar, Nabi angkat tinggi tangan sehingga disebut nampak putih ketiak Nabi. Maknanya tinggi, nampak sampai nampak bawah ketiak ni boleh nampak. Tinggi Nabi berdoa. Ya. Jadi kalau kita ni sungguh berdoa, kena angkat tangan tinggi lagi lah. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ni bila diselamatkan, mereka lupa balik. Mereka lalai balik. Mereka ni jauh balik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita macam tu lah. Tak? Kita macam ni lah tuan-tuan. Masa biasa ni okey lah. Oh, masa Covid hari tu doa tak habis-habis. Doa tak masa Covid hari tu? Doa minta jauh pada bala tu untuk imam tak pernah lupa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa semua bismillah lah, semua sebut lah. Hak belakang tu amin, kuat amin tu. Takut Covid datang tu. Nak. Lepas dia kata, okey, dah endemik, tak ada dah Covid. Dia pun, doa tu tak payah baca dah. Nak. Selamat dah, tak ada apa dah. Dah lupa dah. Masa Covid tu duk bincang maksiatnya, apalah, ginilah apa. Oh, habis Covid, balik asal, balik tak? Buat konsert ni. Kita ni sekarang kata, biarlah kalau kata siapa buat konsert dapat Covid, mesti tak buat konsert lah, tuan tak? Siapa buat konsert dapat Covid, oh tak akan buat lah. Tak akan buat. Tapi Allah Ta'ala uji. Kamu buat baik ke, kamu tak buat baik ke, buat maksiat tak buat maksiat ke, kena juga sikit seorang tak? Kena juga sikit seorang. Tok imam kena, Tok Bilal kena. Mana tu masjid dulu tak? Tok imamnya, Tok Bilal, Tok Siak kena Covid. Meninggal 2, 3, 4 orang. Tak?
Baik. Oleh sebab itu kita dengan Allah ni pada setiap waktu dalam semua keadaan. Sehingga Nabi sebut tak, siapa yang ingat Allah ketika dia ini lapang, ketika dia senang, Allah Ta'ala akan ingat dia ketika dia susah. Ada. Kita ni ingat Allah masa waktu susah aja. Kebanyakan manusia begitu. Masa senang dia lupa pada Allah. Kita hendaklah ingat bahawa keikhlasan akan padam jika jiwa seseorang mementingkan diri sendiri, suka dipuji, ingin mengejar nama baik atau mengejar nama yang telah disebut-sebut, ingin dimuliakan orang dan ingin dikagumi. Kalau ada sifat ni dalam ni, sifat ni dia tak boleh duduk sekali dengan ikhlas. Sifat yang 2, 3, 4 jenis ni dia akan menendang ikhlas keluar daripada dalam jiwa kita ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menyukai perbuatan orang yang benar-benar bersih. Dia begitu. Ala lillahi dinul khalis. Surah Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan bawaan yang suci, bersih, yakni dari segala rupa syirik. Sebab syirik ni dibahagi dua tak? Syirik khafi, syirik jali. Syirik yang tersembunyi iaitulah riak. Syirik yang jelas iaitulah mensyirikkan Allah, menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi itu dua bentuk syirik. Dalam ibadah ni kita kena bersihkan daripada syirik yang khafi, itu pun kena dibersihkan. Islam mencela terhadap perbuatan baik yang disertai dengan riak. Perbuatan tu baik, ibadah, amal soleh, tapi disertakan dengan riak, dicela. Perbuatan dikira sebagai suatu yang tercela. Bahkan perbuatan itu dipandang sebagai syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Riak merupakan penyakit yang paling berbahaya. Jika sifat ini bermaharaja lela di dalam diri seseorang, maka dia akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Tuan-tuan, riak ni boleh jadi sebab seseorang itu dicampak Allah ke dalam neraka. Kan selalu juga diulang oleh tok-tok guru kita dan ustaz-ustaz kita tentang hadis yang Nabi sebut. Orang yang pertama-tama dihisap ni ada 3 golongan manusia, kata Nabi. Yang pertamanya Tok Alim. Tok Alim, kenalah orang alim tu lah. Yang keduanya, orang yang mati syahid, yang berjihad fi sabilillah. Yang ketiganya, seorang yang dermawan. Ni, 3 ni. Lalu diceritakan dalam hadis ini, orang yang alim masa hidup dia dulu mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang kamu perbuat dengan nikmat yang aku kurniakan kepada kamu? Kamu diberikan ilmu pengetahuan, diberikan ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Lalu si alim ni kata, ya Allah, aku masa hidup dulu mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa pada dia? Kadzabta, kamu ini bohong, kamu ini dusta. Kamu ni mengajar ilmu, mengajar Quran supaya apa? Supaya orang puji kamu sebagai seorang yang banyak ilmu. Oh, alim dia tu, besar serban dia, labuh jubah dia tak? Ya, serban pula bukan 1, 3 helai sekali pakai. Ada hak ni, hak pula 1, hak tudung 1, hak atas bahu pula 3. Mungkin tak letak kat pinggang satu lagi tak? Ya. Walaupun ialah serban tu, kita tidak menyalahkan serban, itu adalah sunnah. Tapinya nak ceritanya ada yang begitu. Allah Ta'ala cerita, Nabi cerita begitu. Kata Allah, kamu ni ngajar ilmu, ngajar Quran kerana nak berbangga. Nak suruh orang kata kamu ni orang alim, ramai anak murid, ramai pengikut. Oh, kalau zaman sekarang ni ada ni internet ni tak?
Dia kata ada apa view apa tu. Orang tengok tu berpuluh ribu. 2 million orang yang menonton. Penonton tu 2 million. Oh, hebat. Ada ramai. Dia seronok, dia bangga. Itu yang dia banggakan, itu yang dia seronokkan. Ya. Nak suruh orang puji dia, suaranya itu sedap, bacaannya itu bagus. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat mengheret dia dan dicampak ke dalam neraka. Orang alim. Kalau kenapa sebabnya? Tidak ikhlas. Amalan dia itu adalah amalan yang terbaik dah. Mengajarkan ilmu. Kalau dalam hadis Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Baik. Yang keduanya adalah orang yang mati syahid fi sabilillah. Zahirnya kita tengok dia pergi berperang, mengangkat senjata, mati, kena bunuh di medan perang sabilillah. Kita akan kata dia ni mati syahid ke tuan-tuan? Memang kita sebut dia mati syahid. Ada. Jenazahnya tidak dimandikan. Jenazahnya itu di kafan ataupun dibungkus, dibalut dengan pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Ya. Jenazahnya tidak disembahyangkan. Kenapa? Jenazahnya sudah sangat mulia, mati syahid. Terus dikebumikan. Bila dibangkitkan hari kiamat, ditanya juga, apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku kurnia pada kamu? Dia kata, ya Allah, aku ni dulu pergi perang, tengok darah, berlumuran darah baju ni tak? Ya. Pergi perang sabilillah. Kenapa? Li'ala'i kalimatillah, untuk, dia kata, untuk mengangkat, meninggikan agamamu ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Sebab apa? Sedangkan kamu ni pergi berjihad, tujuannya apa? Supaya kamu diangkat wira negara. Orang puji kamu. Zaman sekarang nama tu akan terpahat pada tugu apa? Tugu negara. Tulis nama dia tak? Dipuji, diangkat, disanjung. Ya. Digelar seorang yang pemberani, seorang yang hebat. Jadi dia dah dapat dan kamu dah dapat dah itu semua kata Allah. Maka diperintah malaikat seret campak dalam neraka. Yang ketiga tu dermawan, seorang yang dermawan. Surau ni kalau tak sabit aku yang derma, tak jadi cantik macam ni, habis pahala tuan-tuan. Tak. Jadi semua jalan kebajikan untuk derma ni, dia pergi derma sana, derma sini, bantu sana, bantu sini. Dia kata dia buat tu lillahi ta'ala. Tapi Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati, dalam dada manusia. Lalu Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Lalu diperintah malaikat campak dalam neraka. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena cek niat kita ni masing-masing tak? Benda dalam hati kita ni, kita kena cek betul. Ikhlas ke tidak? Macam mana yang dikatakan ikhlas itu? Macam mana apa yang dikatakan riak? Tanda-tanda riak, tanda-tanda ujub. Kita kena kenal pasti supaya kita boleh buang sifat-sifat yang mazmumah ni, riak, ujub dan semua kita boleh buang. Ya. Kita ni tuan-tuan ada dua benda yang akan berusaha merasakkan diri kita. Pertama namanya nafsu, benda musuh dalam diri yang ada dalam diri kita namanya nafsu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat-sangat menyuruh dengan kejahatan. Ni perangai nafsu tabiatnya macam tu. Kecuali Nabi kata nafsu Nabi adalah nafsu yang mutmainnah. Nafsu Nabi dah tunduk dah. Nafsu kita ni semua nafsu yang ammarah bisu ataupun nafsu lawamah. Nafsu ammarah bisu ni yang tak berhenti-henti buat maksiat, itu nafsu ammarah bisu. Kalau nafsu lawamah ni dia kadang-kadang jatuh dalam maksiat tapi kemudian dia menyesal, dia bertaubat. Ini orang nafsu yang lawam, maknanya dia akan menyalahkan diri dia setelah mana dia jatuh dalam maksiat. Baik.
nafsu dalam diri. Duk ajak kita ni buat itu, buat ni. Kemudian dibantu pula yang namanya syaitan dan iblis. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan, keburukan dalam hati manusia. Dalam hati, dalam jantung manusia, dalam diri manusia. Tu. Jadi tak mudahlah kita nak selamat. Tak mudah kita nak selamat. Baik. Jadi kita kena muhasabah diri kita sentiasa. Sebab rugilah tuan-tuan. Sembahyang dah riak, rugilah. Ada. Dah sembahyang dah. Bangun malam lagi. Tapi bangun malam rosak pula dengan apa? Namanya sum'ah, ujub. Ada. Bangun malam ibadah, esok tu dia berjalan sengit. Orang kata kenapa sengit? Oh, malam tadi qiyamul lail, habis pahala tuan-tuan. Tak payahlah jalan sengit-sengit. Jalan macam biasa je nak. Ini memang dia nak orang tanya. Dia nak suruh orang tanya. Tu namanya sum'ah. Sum'ah ni, dia berkata sama mendengar. Dia nak orang tu, orang sebut, orang tanya. Orang puji jauh-jauh. Oh, dia tu rajin sungguh qiyamul lail. Tiap-tiap malam. Dia dah jauh tu seronok senyum jauh-jauh tu tak. Habis rosak pahala amalan tak. Rugi. Jadi kita dah buat amalan cantik dah, bagus dah. Tinggalnya apa lagi? Tinggalnya untuk ikhlas. Tu. Jadi rugilah. Ibadah cantik dah tapi dirosakkan oleh penyakit-penyakit dalam diri tadi. Pengarang sebut riak merupakan penyakit yang paling berbahaya. Ya. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-yasiru minar riya'i syirkun wa man 'ada awliya Allah faqad baraza Allah bil muharabah. Inna Allah yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya alladhina an ghabu lam yaftaqidu wa in hadaru lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra'in muzlimah. Rawahul Hakim. Betapapun kecilnya riak itu, kata Nabi, syirkun adalah syirik. Al-yasir, kalau al-yasir maksudnya sedikit daripada perasaan riak, kata Nabi, syirkun merupakan perbuatan syirik. Sikit rasa riak itu pun syirik. Kemudian Nabi menambah, barang siapa yang memusuhi para wali Allah. Wali Allah ni diterjemahkan juga kekasih Allah, orang yang Allah Ta'ala kasih. Yakni orang-orang yang amat patuh dan bertakwa kepada Allah. Siapa yang memusuhi para wali Allah ni, kata Nabi, berarti dia telah bukan menentang perang ni, dia telah menyatakan perang. Ni ubah peruk yang di kitab tu, menyatakan perang. Dia telah mengisytiharkan perang terhadap Allah. Siapa yang isytihar, dia memusuhi para wali Allah, bermakna apa kata Nabi? Dia sebenarnya mengisytiharkan perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang patuh, orang-orang yang bertakwa dan tidak menonjol-nonjolkan diri. Al-akhfiya, mana orang yang menyembunyikan diri, dia tak menonjolkan diri. Iaitu orang-orang yang apabila tidak hadir dianggap hilang, dan bila hadir tidak dikenal orang. Orang-orang ni, peribahasa kita kata apa? Ada tidak menambah, tak ada tidak mengurang. Betul ke? Maknanya kalau dia hadir pun orang tak perasan pun dia hadir. Tak menambah. Kalau dia tak hadir pun orang tak rasa dia tu hilang. Ada. Kalau Tok Imam tak hadir, orang rasa mana Tok Imam ni? Tak ada. Hilang lah.
Ini kalau yang tak hadir, duduk belakang-belakang dia tak hadir pun orang tak bising. Tak ada orang kata, mana pula Abang Nan ni tak ada ni tak. Sibuk apa pula, bukannya ada apa kat rumah katanya tak. Contoh. Jadi kalau itu, maknanya dia sehingga dia menyembunyikan. Dia tidak menonjolkan, dia tak suka menonjolkan diri. Kenapa dia tidak suka menonjolkan diri? Sebab dia nak menjaga. Dia nak jaga keikhlasan niat dia tadi. Bila kita ni dikenali orang, tuan-tuan, susah. Orang kenal tak? Ada orang kenal. Oh, mana ustaz? Oh, mana Tok Imam? Mana? Orang tengok kita, orang tegur. Dulu awal orang tegur kita dah. Orang kenal. Macam orang Batak Abid tak kenal Haji Nam Bomba dah, semua orang kenal. Oh, mana Haji Nam Bomba? Oh, orang tak kenal juga, jangan duduk Batak Abid lah. Orang mati pun kenal dia. Haji Nam Bomba. Jangan kata Haji Nam mati sudah tak, Haji Nam Bomba. Baik, maknanya orang kenal. Tapi kata Nabi, Allah Ta'ala suka orang tu memang orang yang beriman, bertakwa, taat, patuh, dan dia tidak suka menonjolkan diri. Bila hadir, maknanya tidak terasa kehadirannya. Bila hilang pun tak terasa kehilangan dia. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Orang-orang yang hatinya, kata Nabi, laksana masabih, pelita-pelita, ataupun laksana lampu-lampu hidayah. Orang-orang yang keluar meninggalkan kegelapan yang pekat. Jadi hatinya itu adalah hati yang bercahaya dengan iman, yang dikurniakan Allah dengan cahaya ma'rifah dan seumpamanya. Baik. Ini orang yang apa ni? Orang yang betul-betul jaga diri dia, ikhlaskan niat dia kerana Allah Ta'ala. Ini pengalaman lah. Kalau kita jadi Tok Imam ni adalah orang yang paling diuji dengan perasaan riak. Sebab dia duduk depan sekali, tuan-tuan. Yang duduk belakang tu riak dah, belakang depan lagi besar riak dia, tuan-tuan. Minta maaf lah, tanya Tok Imam kita tak. Hanya jadi Tok Imam mana. Oh, syaitan hak paling besar kot dia hantar suruh kita ni riak. Tu kat depan tu. Kena pula baca pula sedap. Tak bunyi Jawa, tak bunyi Banjarnya, bunyi macam-macam. Baca orang Arab pula, macam Imam Sudais pula dah. Oh dah. Tak. Datang dalam hati. Itu yang kadang-kadang bila datang tu lupa ayat pula dah. Allah Ta'ala sekat terus. Lagi besar riak ni, duk datang ni dalam hati. Ya, mulalah. Baca pula, tak baca dah kuliah ni, baca ayat atas-atas tu. Baca ayat-ayat panjang-panjang apa semualah. Dengan lagu-lagunya apa, itu. Takut ni, kita takut. Memang akan datang dalam hati tu macam-macam. Lebih-lebih lagi, ini pengalaman juga tak? Kalau tengok ada orang belakang tu, ada orang luar pula datang, makin sedap dia baca. Hari-hari nampak ni, biasalah tak? Ni tiba-tiba datang pula orang luar. Orang luar datang ni, kena sedap sikit lagi lah. Lagi besar riak ni. Dulu imam surau je, sekarang imam masjid pula. Siapa saya tak tahu lah, tak ada terlibat. Besar ujian tu. Besar ujian. Tak tahulah. Tu nak ceritanya. Riak. Riak. Jadi Tok Imam tu dia duduk masa jadi Tok Imam tu dalam hati dia duduk berlawan dengan riak, jangan cerita lah. Dengan ujubnya duduk berlawan tu. Dia alhamdulillah kalau dia tu ada pertahanan yang kuat, dia boleh tolak tu lah. Kalau tak ada, seronoklah. Mesti makmum ni seronok aku baca sedap tadi dah. Dia nak buat untuk makmum bukan kerana Allah dah. Bukan kata lepas ni jangan baca sedap-sedap, bacalah. Memang Allah Ta'ala, Nabi pun galakkan kita membaca Quran ni dengan suara yang paling merdu.
Ada. Semua tu tak ada masalah. Pakai pakaian yang paling cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu, pakailah perhiasan kamu ketika kamu berada di masjid. Yakni kita kamu pergi solat dan seumpamanya, tak ada masalah. Tapi yang penting ikhlas tadi. Ikhlas tadi. Wallahu a'lam. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni. Ni ada sedikit ada soalan-soalan yang kena jawab soalan ni. Sebenarnya ada cadangan hari tu duk bincang nak buat kita kuliah kita ni apa, kita akan buat buat beri peluang untuk ada nak soal jawab. Contohnya kalau kata 45 minit, mungkin setengah jam baca kitab, 15 minit tu ada soal jawab. Ada soal jawab ni boleh dalam bentuk tulisan, soalan bertulis ataupun soalan terus lah. Macam tu. Macam kuliah Ustaz Zaidu pula tak? Lebih kurang tu lah. Ustaz Zaidu kena jaruk panjang sikit lagi lah. Baik, sekejap ya. Ada beberapa soalan. Yang pertama, apakah ucapan astaghfirullah merupakan syarat rukun taubat? Baik. Kalau kita lihat, antara rukun taubat itu ialah dia menyesali perbuatan dosa dia dan dia memohon ampun kepada Allah. Perkataan astaghfirullah bermaksud aku memohon ampun kepada Allah. Ya, jadi nak sebut astaghfirullah silakan, nak sebut ya Allah ampunilah dosa-dosa aku, itu pun boleh dalam bahasa Melayu. Samalah, maknanya istighfar, maknanya memohon ampun. Ya, sebab itu kita sebut memohon ampun dan juga atau memohon bertaubat, itu antaranya di dalam kandungan taubat itu ialah orang itu hendaklah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kesalahan yang dia buat. Perkataan taubat ni taba yatubu, maksudnya orang yang balik semula taat pada Allah. Taba, maksudnya orang yang balik taat pada Allah, ini adalah orang itu adalah taubat. Di dalam taubat itu ada syarat-syarat je, antaranya itulah dia menyesali dosa yang dia buat, dia mohon ampun kepada Allah. Kemudian dia berazam tak nak mengulangi dosa kesalahan yang sama. Ini syarat-syarat taubat dia. Jadi astagfirullah itu maknanya kita ni memohon ampun kepada Allah. Jadi memanglah di rukun taubat. Yang keduanya, ada di kalangan ulama melarang keras kehadiran kaum wanita menghadiri pengkebumian walaupun keluarga sendiri perlukan pencurahan. Baik, secara umumnya ialah dia kadang-kadang secara umumnya ada hadis Nabi. Nabi dalam satu hadis yang cukup masyhur, asalnya orang-orang perempuan di zaman awal Islam, Nabi tidak izinkan orang-orang perempuan hadir ke tanah kubur menghantar jenazah. Sebab pada zaman awal Islam perangai jahiliyah masih menebal. Ya. Orang Arab, orang perempuan Arab tu pada zaman jahiliyah, kalau ada kematian, mereka ni akan bertempik-tempik, melolong-lolong, menangis, ya, kemudian menarik rambut dia, mengoyakkan pakaian. Maknanya rambut atau menggerbang tu lah rambutnya, sebab tarik-tarik orang. Dan sebenarnya sampai sekarang pun kalau negara Arab ada je, mereka ni ada kumpulan macam yang Cina tempat kita ni, yang apa? Yang duk nangis itulah, yang macam meratap kematian tu. Negara Arab pun memang mereka ada juga. Bukan kumpulan kompang ni, kumpulan meratap ni. Ada lagi sampai sekarang. Jadi dia berlakon sedih, tarik-tarik rambut, tarik-tarik baju, tapi tak pakai selapis, pakai banyak lapis. Dia tahu kalau tarik selapis memang ramai pula orang datang dekat pula tak. Jadi memang begitu, dia ada sampai sekarang. Jadi di awal Islam Nabi larang. Tapi kemudian apabila
akidah orang Islam makin kuat, akhlak mereka makin mantap, maka Nabi menyatakan Nabi menyatakan Nabi tidak melarang, pergilah boleh pergi. Orang perempuan diizinkan untuk pergi ke tanah kubur. Jadi kalau kita lihat secara umumnya dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah tak ada masalah. Ulama kita kata tak ada masalah untuk orang perempuan hadir ke tanah kubur, menghadiri pengkebumian, tapi dengan syarat dia menjaga adab-adab. Pergi tanah kubur tu syaratnya apa? Tutup aurat. Ada. Kalau pergi kubur tak tutup aurat, halau keluar. Tok imam tu kena tegas. Tok imam ni, saya tak tok imam dah. Tok imam ni kena tegas. Kalau tak keluar saya balik. Mana pilih? Memang suruh keluar lah tak? Saya pernah buat dulu sekali, tapi bukan buat kat kubur, buat masa-masa mandi jenazah. Bergaduh masa mandi jenazah, saya kata, nak saya urus ke nak suruh dia urus? Kalau nak suruh dia, saya pergi ni. Tak payah usah-usah lah. Kawan ni dah malam lari. Okey. Dua, antara dua lah. Kita ke dia. Kalau nak dia, sila. Kalau tak nak saya pergi. Tak nak masalah, saya mujur baru, betul tak? Tapi, akhirnya, keluarga dia, okay, ustaz lah. Dia minta kawan ni ke tepi. Okey, boleh ke tepi, kita uruskan. Ya, sebab ialah bila bertikai lah, kita minta kita urus. Itu contoh. Baik. Jadi cumanya ada juga kadang-kadang mungkin ada sekarang ni dia dengar YouTube tu ada penceramah daripada Indon lah apa tu, dia sebut orang masyarakat di sini. Itu masyarakat di sana tu mungkin orang panggil adat kebiasaannya mereka begitu. Orang perempuan tidak ke tanah kubur. Tak. Sedangkan Nabi mengharuskan perkara itu, diperbolehkan. Jadi terpulanglah, nak pergi, tak nak pergi pun tak apa. Cuma kalau pergi, jaga adab. Jangan pula duduk berserabut dengan orang lelaki pula, duduk celah-celah orang lelaki pula. Duduk apa? Ialah tempat yang macam tu, tempat yang sepatutnya banyak ingat mati, banyak ingat Allah, banyak ingat akhirat, jadi tempat maksiat pula, kita minta jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum meniru gaya, suara dan rupa seseorang artis yang telah meninggal dunia, kemudian digunakan untuk tujuan komersial, mencari pendapatan dengannya. Adakah si mati akan menerima siksaannya bila semua perbuatan laranya semasa hidup dilakonkan semula? Baik. Dia macam ni ya. Ialah kalau di dalam Al-Quran pun ada ayat yang menyatakan bahawa apabila kita ni ialah ayat menyatakan satu perkara, kita ini tidak menanggung kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Ya, kita ni tak tanggung dosa yang dibuat oleh orang tu, buat maksiat, dia tanggunglah sendiri. Tetapi kalau kita ni yang memulakan perbuatan maksiat itu kemudian diikut oleh orang lain, kita yang mula buat, maka kata ulama berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, kalau kita yang mula kemudian diikut oleh orang lain, orang tu buat maksiat yang kita yang mulakan, maka kita pun mendapat dosa sama, saham daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Contohlah kita ni yang anjur konsert, kita tak berjoget, orang yang hadir berjoget, berdansa apalah, lepas tu mabuk-mabuk pula. Hak dia buat semua tu dapat sahan pada kita, walaupun kita duduk kat rumah aje lah, tapi kita yang penganjur. Tu hati-hati tak. Jadi begitu. Jadi kalau kita lihat soalan ni wallahu alam, kalau yang mati itu memang dia dah bertaubat dah dan dia dah isytihar dah. Sebab tu antara syarat taubat juga ada disebut dalam Quran tu, ada Quran disebut juga tentang wa aslihu, dan hendaklah dia mengislah illa man taba wa amana. Bukan ayat tu, ayat lain tu cumanya dalam ada ayat lain menyebut bahawa bukan setakat dia bertaubat, dia menyesali perbuatan dia, dia memohon ampun pada Allah, apa semua, bahkan dia mengislahkan, dia hendaklah memperbaiki. Dia hendaklah memperbaiki kita kata keburukan, kemusnahan yang dia telah buat.
Contohnya dia kena isytihar bahawa kalau kata dia ni seorang pelakon, saya ada yang isytihar bahawa saya tidak izinkanlah filem-filem saya yang tak tutup aurat itu ditayang. Dia kena isytihar begitu. Tapi kalau kata TV1, TV2 tayang juga, itu dia tak kena dosa lah. Hak yang tayang tu tanggung dosa lah. Tapi berapa ramai pelakon nak buat begitu tak? Sebab apa? Dapat royalty kalau filem dia tayang, yang saya faham lah. Dia kena isytihar, dia kena beritahu, dia tarik balik, dia tak benarkan lah. Begitu. Tapi Allahu a'lam lah, yang si mati tu ada buat begitu atau tidak. Ya. Sebab itu kalau yang sebaiknya kita orang yang hidup ni, dia dah mati, berhenti setakat dia, udahlah. Jangan kita panjang-panjangkan lagi tak. Jangan panjang-panjangkan lagi benda-benda yang tak elok yang dimulakan oleh orang ini. Jadi kalau dia tiru, dia sekadar tiru tu kerana nak cari pendapatan, jadi kita ni bersangka baiklah, maknanya itu dia tiru lah, dia yang sendiri meniru tak. Tanpa diizinkan. Mungkin kalau kata si mati pun tak izinkan, ataupun dia tak minta kebenaran apa-apa semua tu. Jadi moga-moga orang yang telah mati itu tak ada kait-mengait lah dengan kita peniruan yang dibuat. Peniruan yang dibuat oleh dia lah. Baik, ini susah tu tak, kalau kata nak bertaubat ni. Begitu antara syarat, dia kena mengislahkan, dia kena memperbaiki. Contohlah kalau ada orang dulu dia bercakap terang-terang, kalau laksana hudud, habis orang Islam ni kudung tangan, dia kata tak. Laksana hudud, dia hina hukum Allah. Dia kena sebut balik, kena tarik balik. Saya tarik balik perkataan saya dulu. Dia kena tarik balik. Kalau dulu dia bercakap dalam TV, dia kena masuk TV pula, tarik balik. Susah nak masuk TV dah. Masa jadi Perdana Menteri pula dah. Masa ada pangkat kedudukan dulu, mudahlah masuk TV dah. Tak ada pangkat kedudukan, siapa nak bagi masuk TV? Tak? Jadi begitu, kena islah balik, kena perbaiki balik kerosakan yang dia buat. Barulah dikatakan orang yang bertaubat. Kalau macam Ustaz Azmi Mustafa, masa zaman muda ni biasalah lakonan yang agak ni, tapi masih mainkan sekarang, sedangkan dia dakwah. Yalah, sepatutnya itulah. Sepatutnya rasa dia dah tarik balik, dia pun dah tak, mana dia dah mengaku dia buat silap dulu apa itu. Cumanya itu sepatutnya orang panggil orang yang mana yang syarikat yang berkaitan ataupun syarikat media itu tak tayang dah benda-benda lara yang kawan ni dah meninggal dah apa semua tu. Cuma negara kita mungkin tidak ada akta macam tu lah. Akta yang melarang apa semua lah. Tunggu saya jadi menteri itulah. Menteri apa? Menteri media apa? Menteri apa? Komunikasi ke apa? Ini duk lantik orang lain. Bandan boleh jadi menteri tak? Boleh? Dia tak dengar. Baik. Yang terakhir ni, hukum tawassul. Baik. Bolehkah kita bertawassul kepada para wali yang telah meninggal dunia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Baik, tawassul ini ada dua pendapat lah. Yang pertama ni ada yang sebut tawassul hanya boleh kepada orang yang masih hidup. Tawassul ni maksudnya orang tengah, wasilah. Kalau macam kita nak pergi ke pekan, wasilah kita apa? Kereta, motor, bas, itu tawassul lah. Wasilah kita guna, jalan, cara yang menyampaikan kita. Jadi kebanyakan ulama berpendapat tawassul hanya boleh melalui orang yang hidup. Contohnya kita pergi jumpa tok imam, pergi jumpa tok guru, tok wali tak, jumpa tok guru, tolong doakan begini-begini. Silakan, tak jadi masalah. Yang tu tak ada khilaf ulama, diperbolehkan. Ya. Masa Nabi masih hidup, sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, mohonlah keampunan Allah untuk aku. Ya Allah, minta macam-macam Allah Nabi doakan. Silakan, tak jadi masalah. Yang jadi khilaf ni adalah bertawassul melalui orang yang telah mati. Ada dua pendapat, ada yang kata haram dan ada yang kata harus.
Ya, yang haram ni dengan alasan dikata tawassul oleh orang mati adalah syirik. Dikata boleh membawa pada syirik sebab berdoa minta kepada orang yang telah mati. Kalau minta pada orang yang telah mati, wahai Syekh Qadir Jalani gini-gini, minta dengan Syekh Qadir Jalani, itu tak boleh. Sebab doa adalah ibadah. Bila kita minta dengan orang yang telah mati, kita minta dengan dia, itu syirik. Tak boleh. Tapi kalau kita minta dengan perantaraan orang yang telah mati ini, yang satu lagi pendapat kata diperbolehkan, diharuskan, dengan syarat cara kita itu betul. Cara kita itu betul. Dengan maksud apa? Kita minta, contoh kita kata, ya Allah, dengan keberkatan yang ada pada Syekh ini rahimahullah ni yang telah meninggal ini, maka ya Allah, Engkau perkenankanlah doa aku ini contohnya. Itu kata setengah ulama itu diperbolehkan. Sebagaimana contohlah kita ini bertawassul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bertawassul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah Nabi meninggal dunia, semuanya Nabi ni, kata ulama kata Nabi tak sama macam orang lain. Nabi ni walaupun telah meninggal tapi Nabi tetap hidup di sisi Allah Ta'ala. Memang betul. Tapi saya sebut tadi pendapat yang kedua menyatakan diperbolehkan dengan syarat cara kita bertawassul itu adalah cara yang benar, cara yang betul, cara yang tidak ada unsur syirik kepada Allah. Minta dengan Allah tapi dengan perantaraan keberkatan, kelebihan, kemuliaan yang ada pada si mati ini. Boleh faham tu ya? Masuk tawassul macam tu. Jadi terpulanglah pada kita. Kalau rasa nak selamat betul, tak payah tawassul dengan orang yang telah mati. Tapi kalau nak bertawassul juga, contoh kita pergi ziarah maqam Wali Songong tak? Tahu Wali Songong kat mana? Kat Indonesia dah tak? Kat kampung asal Jindan. Ada. Kampung asal tu Imam juga aku tak? Dia pergi ziarah makam-makam para wali, makam-makam para syuhada ini. Jadi kita boleh berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan mereka ini, maka Engkau perkenankanlah permintaan kami ini 1, 2, 3, 4. Sebab tempat-tempat macam dah tempat-tempat yang turunnya rahmat Allah. Turunnya keberkatan yang banyak pada tempat-tempat orang-orang yang kita kata yang disebut sebagai para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kalau kata kita kekasih Allah yang paling agung adalah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara bertawassul tu kena betul. Kalau nak tawassul dengan orang yang mati, itu kalau saya pegang macam tu jelah. Saya pegang macam tu, dan ramai ulama-ulama kita, para habaib juga, mereka mengharuskan bertawassul dengan para aulia, dengan orang yang telah meninggal dunia ini. Wallahu alam. Baik. Penutup 9 lebih dah, panjang pula. Ini ada permintaan untuk kita buat sikit doa selamat, doa selamat kepada cucu Haji Rashid dia, Amirul Naim bin Abdul Rahman. Nanti lepas isyak tu boleh ambil lah. Tak nak ambil satu, ambil 2 seorang. Ambil 1 seorang je lah, insyaAllah ada sedikit juadah tu yang disediakan. Jadi kita bacakan doa selamat lah untuk cucunya, katanya baru dapat kerja ni lah, betul ya? Dapat kerja ke? Mana? Ke sempena apa ni? Yung, mau dapat kerja yung. Mau dapat kerja. Cucu ni ke baru apa? Baru kahwin ke? Dah kahwin dah. Adalah tu lah. Cumanya kita doakan doa selamat, baik, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah wa zuriyati wa ashabi wa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lila man syaikna wa li ashabil huquqi ala jami'il muslimin. Wa ala hadhihi niyyati at-tayyibah lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك السلامة سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأعمالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ورجاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.